Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada minggu ini untuk menyambung sesi pembelajaran kita yang lalu. Kita masih lagi dalam tajuk mesin. Untuk minggu ini kita akan masuk pada subtopik yang baru, iaitu mesin ringkas bahagian 2 ya. Sambungan daripada pembelajaran kita pada minggu lepas. Seperti biasa, mari sama-sama kita mulakan sesi pembelajaran kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah murid-murid. Mari kita tengok objektif pembelajaran terlebih dahulu. Di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat menjelaskan dengan contoh jenis dan kegunaan mesin ringkas dengan menjalankan aktiviti. Yang kedua, murid-murid akan dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan 2 atau lebih mesin ringkas. Yang ketiga, murid-murid akan dapat menjelaskan pemerhatian tentang mesin ringkas dan mesin kompleks melalui lakaran TMK, penulisan ataupun lisan secara kreatif. Jelas murid semua? Okey. Kriteria kejayaan kita untuk pembelajaran minggu ini pula adalah mengenal pasti setiap jenis mesin ringkas dan menjana idea untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan mesin. Okay. So, mari kita tengok pengenalan kepada mesin ringkas. Definisi mesin ringkas adalah mesin ringkas merupakan suatu alat yang membantu manusia untuk melakukan kerja dengan lebih mudah dan cepat. Okay. Mesin ringkas, kalau kita tengok pada slide cikgu ni, dia ada 7. Okey. Kita tengok yang pertama, skru. Yang kedua, tuas. Seperti yang dah kita pelajari pada minggu yang lalu. Yang ketiga, kita ada takal. Yang keempat, baji. Yang kelima, gear. Yang keenam, satah condong. Dan yang ketujuh, roda dan gandar. So, ketujuh-tujuh ini merupakan mesin ringkas yang biasa terdapat pada objek-objek di sekeliling kita yang biasa kita gunakan pada setiap hari. Okey, kita akan tengok pada satu persatu setiap mesin ringkas tersebut. Okey, kita tengok skru. Okey, skru merupakan suatu objek silinder yang beralur, dapat dimasukkan ke dalam suatu ruang dengan memutarkannya untuk menyatukan atau mengetatkan 2 bahagian objek. Kalau kita tengok contoh gambar-gambar yang cikgu letak pada slide cikgu ni. Yang pertama, botol air. Botol air penutup dengan mulut botol tu. Skru ni adalah silinder beralur. Maksudnya mulut pada botol tu, dia ada beralur di situ kan. Bentuk mulut tu dah silinder. Beralur tu maksudnya dia punya alur tu dah. So alur tu yang boleh menyebabkan kita putar penutup botol tu, untuk menyatukan ataupun mengetatkan, nak tutup botol tu lah bagi ketat. Ataupun kalau tengok pada nut dan skru tu pun sama. Skru dimasukkan pada nut dan diputarkan untuk menyatukan kedua-duanya dan nak bagi ketat. Jelas semua? Maksudnya apa saja yang silinder beralur. Maksudnya itulah
bentuk yang macam ada pada skru tu. Okey. Baik. Yang kedua adalah tuas. Seperti yang dah kita pelajari pada pembelajaran yang lalu. Okey, tuas adalah alat ataupun objek yang terdiri daripada sebatang rod yang diletakkan di atas fulcrum untuk mengangkat atau mengumpil beban sesuatu objek. Okey. So tuas tak payah cikgu terangkan dengan lebih lanjut sebab kita dah pelajari dia pada minggu yang lepas. Seterusnya kita tengok pada takal. Takal ni apa dia? Jom kita tengok Okey, takal adalah alat yang terdiri daripada satu roda yang beralur yang membolehkan tali melaluinya untuk mengangkat atau menurunkan sesuatu beban. Okey, maksud dia satu roda yang beralur. Roda tu dia ada alur pada roda tu dan tali boleh melaluinya. Okey, tak kisahlah sama ada tali ataupun rantai dan sebagainya, ada benda yang boleh melalui roda yang beralur tu kita panggil takal. Contohnya seperti gambar yang cikgu letakkan pada slide cikgu ni. Okey, kita tengok yang mudah untuk kamu kenal pasti adalah pada tiang bendera. Kalau kamu ingat bila pergi sekolah kan, pada perhimpunan mingguan pada pagi kita akan menyanyikan lagu Negaraku, lagu negeri dan lagu sekolah. Okey, kita akan menghadap pada tiang bendera. Okey, di atas hujung tiang bendera tu kita ada takal. Sebab tu bila kita menyanyi, okey, dan pengawas yang mengawasi yang menjaga bendera tu, masa dia tarik tali bendera tu akan bergerak naik ke atas. Inilah takal untuk mengangkat. Okey. Okey, yang benda besar tu cikgu. Okey, itu merupakan enjin motor ataupun enjin takal bagi sebuah lift. Lift yang kita duk naik kan dalam supermarket, pergi ke mana-mana tu. Okey. Lift ni dia ada mesin ni di atas sekali. Mesin ni dia akan pegang tali yang menggantung pada lift tu. So dia akan berpusing. Dia pusing lah untuk nak gerakkan lift tu naik dan turun. Jelas semua? Baik, seterusnya mesin ringkas yang seterusnya adalah baji. Baji ni apa cikgu? Macam si Baji The Boss je? Okey, bukan. Baji ni kalau kita tengok adalah satu alat yang runcing pada satu hujung yang digunakan untuk memotong serta memegang dan memberhentikan sesuatu objek. Untuk nak mudah kamu faham, baji ni dia bentuk dia seolah-olah seperti segitiga yang satu hujung dia tu tajam. Okey. Kalau kamu tengok dalam buku teks kamu, dia letak di sana bentuk segitiga. So kalau kamu tengok di sini kita ada pahat, kita ada pisau, kita ada kapak dan penyendal pintu. Biasanya kesemua ni, pisau tu satu bentuk dia tu yang dah tajam. Yang kedua, bahagian pada mata pisau tu dia bentuk dia seolah-olah macam tiga segi. Dia runcing di hujung tu sebab tu tajam. Bila kita guna pisau kita nak potong benda, kita gunakan pisau tu sebab hujung dia tu yang runcing. Sama juga dengan kapak untuk kita nak belah kayu kan. Dan penyendal pintu untuk kita nak tahan pintu supaya bila pintu tu orang tolak dia tak bergerak. Okey. Faham? So baji ni alat yang ada satu hujung dia runcing. Kegunaan dia sama ada untuk memotong, untuk memegang ataupun untuk memberhentikan objek. Okey, jelas semua. Baiklah, seterusnya kita tengok mesin ringkas gear.
Okey, gear ni paling mudah cikgu nak terang. Apa dia? Alat yang terdiri daripada bahagian roda yang bergerigi. Kalau takal tadi dia roda yang beralur. Untuk gear ni pula dia roda yang bergerigi. Dia ada gigi. Kenapa sebut roda? Sebab bentuk dia yang bulat macam roda. Itu yang pertama. Okey, yang kedua dia bergerigi. Macam dalam gambar yang cikgu tunjuk lah. Apa saja bahagian yang kamu nampak roda bergerigi, itu adalah mesin ringkas gear. Jelas semua. Okay, biasa ada dalam jam. Jam jarum lah. Bukan jam digital lah. Jam jarum tu. Dan kamu tengok jam di rumah tu kan. Jam dinding tu kan. Dia ada menggunakan gear. Lagi di mana? Ya, pada basikal kamu. Kalau kamu nak basikal. Okay, motor ada tak di motor? Ya, di motor pun ada. Okay. So, banyak tempat lagi. Baiklah, seterusnya. Mesin ringkas yang seterusnya adalah satah condong. Okay, satah condong ni pula adalah suatu permukaan rata yang disendengkan dengan satu bahagian yang hujungnya diletakkan pada ketinggian yang berbeza. Maksudnya permukaan tu yang rata dan dia tinggi sebelah. Dia macam yang dalam gambar yang cikgu tunjuk ni lah. Okay. So konsep satah condong tu macam tu. Permukaan yang ketinggian dia tu berbeza. Jelas semua? Baiklah. Dan yang terakhir, mesin ringkas yang terakhir ialah roda dan ganda. Roda dan ganda ni pula adalah alat yang terdiri daripada roda yang dipasang pada sebatang rod yang disebut ganda. Maksudnya di sini, roda, kalau kamu tengok dalam gambar yang cikgu tunjuk ni, okay, roda yang ada sambung dengan batang. Sebagai contoh macam tu tayar tu. Tayar kereta, okey. Kan tayar kereta ada 2 biji depan, 2 biji belakang. So tayar dua-dua tu bersambung dengan ada satu ganda. Itu maksud roda dan ganda. Okey, kalau macam tayar motor, ya sama juga. Nampak? Maksudnya tayar motor tu bahagian yang memegang tayar motor tu bahagian tengah tu kan. Dia ada ganda di tengah tu. Yang akan sambung pada handle kamu tu. Okey. Contoh roda dan ganda. Okey, sekarang murid-murid, mari kita tengok sama-sama buku teks muka surat 177. Okey. Ada satu situasi dalam gambar rajah tersebut. Okey, tengok dalam gambar rajah tu. Okey, dalam gambar rajah tu terdapat satu situasi yang perlu digunakan, yang perlu menggunakan mesin ringkas untuk menyelesaikan masalah. Okey, masalah apa yang nak diselesaikan? Mereka nak pindah rumah. So mereka nak memindahkan barang-barang yang dah dikemas untuk masuk ke dalam lori. Okey. So seperti dalam gambar rajah, tengok pada situasi tersebut. Okey. Cuba nyatakan mesin ringkas yang digunakan dalam situasi pada gambar rajah tersebut. Ada berapa semua? Okey. Yang pertama, satah condong. Di mana kamu tengok satah condong? Di belakang lori semasa ayah tersebut, ayah nak menyimpan barang ataupun kotak ke dalam lori tersebut. Okey. Mudah. Tapi masih memerlukan daya yang lebih. Okey. Kemudian
Apakah misi ringkas yang lain yang digunakan untuk memudahkan lagi, mempercepatkan lagi kerja menyimpan barang ke dalam lori? Ya, mereka menggunakan troli. Okey, pada troli tu apa misi ringkas yang terdapat pada troli tu? Rasa-rasa kamu? Ya, roda dan ganda. Okey. So, daripada situasi yang kamu tengok dalam buku teks, apa yang dapat kita simpulkan? Ya, betul, tepat sekali. So, kesimpulannya ialah lebih banyak mesin ringkas yang digunakan, lebih mudah dan cepat kerja dapat dilakukan. Jelas semua? Maksudnya mula-mula barang yang nak diangkat, nak simpan dalam lori tu berat. Okey, susah ayah nak mengangkat barang nak simpan tu. Okey. Lepas tu dia gunakan satas condong. Jadi kerja untuk menyimpan barang menjadi lebih mudah. Okey. Tapi bila ditambahkan lagi troli, mesin ringkas roda dan ganda dengan penggunaan satas condong, lebih mudah dan lebih cepat. Nampak? Okey, bagus. Okey, sekarang cikgu nak kamu tengok muka surat sebelah 178. Okey, dalam gambar rajah tu kamu nampak macam dalam slide cikgu ni, okey, merupakan satu kawasan rumah lah yang agak semak. Okey. So, cikgu cuba kamu perhatikan dalam gambar rajah pada muka surat tersebut. Cikgu nak kamu cadangkan mesin ringkas yang boleh digunakan untuk mengemas kawasan rumah tersebut. Okey. Nak mengemas ada di sana batu bata. Okey, nak buang sampah, nak angkut sampah. Ada rumput yang panjang. Daun kering yang bersepah. Apa lagi? Dinding yang nak dicat. Okey. So, cuba kamu cadangkan jenis mesin ringkas dan alat yang digunakan. Okey, betul. Jom kita tengok satu persatu. Okey. Sampah yang banyak tu. Okey, macam mana nak angkut? Yang sesuai. Okey. Mesin ringkas yang sesuai menggunakan kereta sorong. Maksudnya angkat sampah-sampah tu letak daripada dalam kereta sorong, lepas tu tolaklah ke sampah yang tong sampah yang lebih besar. Okey, so di sana apa mesin ringkas yang digunakan? Ya, tuas. Macam yang dah kita belajar minggu lepas. Okey, yang kedua, batu bata. Nampak ada batu bata di sana. Macam mana nak ubah, nak alih batu bata tu? Ya, sama juga menggunakan kereta sorong, iaitu tuas. Mesin ringkas tuas. Okey, kemudian yang ketiga, rumput. Rumput yang panjang. Kita gunakan sabit. Okey, sabit ataupun gunting yang gunting yang besar tu kan, nak potong rumput tu kan. Okey. So, apa mesin ringkas yang terdapat pada sabit tu? Ya, baji. Ingat. Sesuatu benda yang digunakan untuk memotong, confirm dah jadi baji. Okey. Seterusnya, daun-daun kering yang bertaburan kawasan rumah tu. Menggunakan apa? Penyapu, pencakar ataupun sebagainya. Okey. Itu adalah mesin ringkas jenis apa? Ya, tuas. Bagus. Okey, yang terakhir, cat rumah. Nampak ada tim cat tu kan? Okey, dia nak cat rumah. Okey, bila nak cat rumah kita nak guna apa? Yang pertama kita guna berus. Ada berus di situ kan. Okey. Berus tu dalam kumpulan
misi ringkas jenis apa? Tuas. Sama macam penyapu. Okey, kalau pakai roller pula macam mana? Kalau pakai roller, cat yang kita guna roller tu. Roller tu dalam kumpulan misi ringkas apa? Ya, roda dan ganda. Okey. Kalau untuk cat tempat yang tinggi, bila kita guna tangga. Okey. Tangga tu adalah objek yang ada misi ringkas jenis apa di sana? Ya, betul tu, satah condong. Okey, murid-murid semua. Maksudnya satu kawasan rumah ni, okey, kita gunakan pelbagai misi ringkas. Banyak jenis misi ringkas supaya mudah kerja kita untuk buat kerja-kerja tu. Nampak? Dan cepat. Jadi mudah. Jelas semua? Baik. Okey, itu saja sesi pembelajaran kita untuk minggu ni. Jom kita tengok tugasan pada minggu ini. Okey, tugasan yang pertama, cikgu nak kamu buat nota ringkas tentang mesin ringkas sahaja. Dalam bentuk peta minda ataupun peta iting. So, untuk nota ni senang je. Kamu tulis misi ringkas di tengah. Lepas tu kamu pecahkan kepada 7 cabang. Sebab ada 7 jenis misi ringkas. Macam yang cikgu nyatakan lah. Skru, tuas, takal, baji, gear, satah condong dan roda dan ganda. Okey, yang ni senang je. Tak susah mana pun. Okey, bila dah siap nota kamu buat tu, kamu ambil gambar dan hantarkan pada cikgu menggunakan link yang cikgu bagi. Okey, link tu ada dalam arahan yang cikgu hantar dalam WhatsApp ataupun Telegram grup kelas kamu. Okey, jelas murid? Baik, tengok tugasan yang kedua. Okey, tugasan yang kedua, cikgu nak kamu buat aktiviti ria. Okey, misi ringkas dan kegunaannya. Tajuk aktiviti yang tugasan yang kedua ni. Okey, ada dalam buku teks muka surat 176. Okey, tapi dalam buku teks tu kamu buat aktiviti ni di sekolah. Okey, sekarang cikgu nak kamu buat di rumah. So, kenal pasti setiap misi ringkas yang terdapat di rumah kamu. Okey, di rumah kamu pusinglah satu rumah. Tengok ada objek apa yang menggunakan konsep misi ringkas pada objek tersebut. Okey, so kamu senaraikan objek yang telah kamu kenal pasti tu dalam bentuk jadual. Jadual macam dalam slide yang cikgu tunjuk ni, ataupun kamu boleh tengok dalam buku teks kamu muka surat 176. Buat jadual, so kamu senaraikan dulu objek yang ada di rumah. Pisau, apa lagi? Pintu kan, tombol pintu, tangga kalau kamu ada tangga di rumah, macam-macam lah. So kamu pusing satu rumah, kamu senaraikan. Okey, berapa objek yang perlu ada? Okay, sekurang-kurangnya 20 objek. Okey, maksudnya kamu punya jadual tu kena ada 20 objek lah. Jelas? Baik, buat aktiviti ni dalam buku Sains 2. Okey, aktiviti ni buat dalam buku Sains 2. Bila dah siap, kamu ambil gambar dan hantarkan gambar tu dengan menggunakan link yang cikgu sediakan. Okey, macam yang cikgu sebut tadi. Link untuk kamu nak hantar tugasan ni cikgu dah sertakan dalam arahan yang cikgu hantar pada WhatsApp ataupun Telegram grup kelas kamu. Dah semua? Baiklah. So, itu saja sesi pembelajaran kita untuk minggu ini. Sebelum cikgu mengakhiri video pengajaran cikgu, jangan lupa cikgu nak kamu kerjasama untuk ikut pembelajaran cikgu, bukan cikgu saja, mana-mana cikgu pun, dengan mengisi kehadiran pada link kehadiran yang diberikan. Okey.
dan hantar tugasan yang diberi. Jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube Cikgu ni. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.